شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang tidak terhingganya diberikan kepada kita sehingga ke hari ini. Berpeluang lagi kita berjumpa dengan 17 Ramadan pada tahun ini, sempena juga dengan sambutan Nuzul Al-Quran pada kali ini. Sejarah dan kepentingan menghayati Al-Quran. Di dalam Al-Quran, perkataan Al-Quran ada disebutkan pada 70 ayat. Al-Quran mengandungi 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat, 77,439 kalimah dan melibatkan 323,015 huruf. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab secara mutawatir, dan membacanya adalah dikira ibadah, yakni mendapat pahala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Al-Hijr ayat yang ke-9. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dengan yang salah. Al-Baqarah ayat 185. Ciri-ciri keistimewaan Al-Quran, yang pertama, isi kandungannya meliputi seluruh aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Yang kedua, diriwayatkan secara mutawatir dan terselamat daripada sebarang kesilapan. Yang ketiga, sesuai digunakan dan diamalkan pada sebarang masa dan tempat sehinggalah kiamat. Yang keempat, kegunaannya untuk seluruh umat manusia, tidak dikira di mana tempat dan masa. Dan yang kelima, dijamin kekal dan terpelihara daripada diubah sehinggalah hari kiamat, seperti mana surah Al-Hijr ayat 9 tadi. Ada 3 kemukjizatan Al-Quran yang utama. Yang pertama, dilihat dari segi aspek bahasanya. Mengandungi bahasa yang sangat tinggi dan indah sehingga tidak dapat ditandingi oleh seluruh manusia. Andai kata seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mencipta ayat yang seumpamanya, pasti mereka akan menemui kegagalan. Yang kedua, dari segi isi kandungan.
sejarah dahulu kala seperti kisah para nabi dan umat terdahulu, kisah perkara gaib, kisah masa hadapan seperti kiamat, mahsyar, dan melibatkan huraian tentang akidah, syariat dan juga akhlak. Yang ketiga, dari aspek ilmu pengetahuan, kemujizatan Al-Quran dari sudut astronomi, menceritakan tentang orbit, bentuk bumi sfera, udara di angkasa. Begitu juga kejadian makhluk yang berpasangan, kejadian dan kegunaan air, dan tidak ketinggalan juga dalam ilmu matematik. Beberapa kalimah yang seimbang sama banyak dalam Al-Quran. Contohnya, disebutkan 115 kalimah tentang dunia, begitu juga 115 kalimah tentang akhirat. Ada 145 kalimah tentang mati, begitu juga 145 kalimah tentang kehidupan. 68 kalimah tentang malaikat, begitu jugalah 68 kalimah tentang syaitan. 24 kalimah merujuk kepada lelaki dan juga 24 kalimah jugalah yang merujuk kepada perempuan. Istimewanya Al-Quran berbanding kitab yang lain, kitab samawi yang lain, yang tiga itu turun secara sekaligus dari Allah SWT kepada nabi-nabi yang terpilih. Namun Quran ada 3 peringkat penurunan. Yang pertama, dari Allah ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Dan yang ketiga, daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun, yakni 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun selepas penghijrahan baginda ke Madinah Al-Munawwarah. Hikmah berperingkat-peringkatnya penurunan Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan Nabi Muhammad itu sendiri berbanding dengan kitab-kitab dan juga nabi-nabi yang terdahulu yang menerimanya. Yang kedua, untuk menguji iman manusia tentang perkara gaib. Dan yang ketiga, untuk menguji iman manusia berkaitan kebenaran Al-Quran dan kerasulan Nabi SAW. Hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, yakni kepada Nabi selama 23 tahun. Yang pertama, sebagai bukti Al-Quran itu datangnya daripada Allah. Yang kedua, agar sentiasa memantapkan hati Nabi apabila gundah gulana dan seumpamanya. Yang ketiga, untuk menjawab persoalan umat. Yang keempat, mudah untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran kerana ianya turun sedikit demi sedikit. Dan yang kelima, manusia sentiasa bersedia untuk menerima syariat yang baru. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dibawakan petikan-petikan hadis Nabi SAW tentang kelebihan dan keutamaan Al-Quran. Yang pertama, Nabi menyebut yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama dengan para malaikat, pencatat yang mulia dan jujur. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah akan mendapat 2 ganjaran. Hadis yang ketiga, sesungguhnya hati-hati akan berkarat seperti mana besi berkarat apabila terkena air. Baginda ditanya, apakah pengilapnya? Maka Nabi bersabda, banyakkanlah mengingati mati dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti limau manis, baunya sedap dan rasanya sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tamar, manis tetapi tiada bau yang menarik. Yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihanah, yakni baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan yang keempat, golongan munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti peri pahit, pahit rasanya dan tidak berbau harum. Diucapkan salam nuzul Al-Quran dan selamat meneruskan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata,
Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو